وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. Jadi hari ini muka surat 595 ayat yang ke-14. Muka surat 595 ayat yang ke-14. Ayatnya berbunyi fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa. Okey. Ayat 14 ayat bawah sekali muka surat 595 ayat bawah sekali. Ayatnya berbunyi fa maka anzartukum aku memberi ancaman kepada kamu. Anzartukum aku memberi ancaman kepada kamu naran api neraka. Neraka saja pun boleh. Neraka, api neraka samalah. Talazza yang menyala-nyala. Talazza yang menyala-nyala. La tidak. La tidak. Yaslaha akan memasukinya. Yaslaha akan memasukinya neraka. Illa melainkan. Al-ashqa, orang yang mendapat kecelakaan ataupun orang yang celaka. Dua-dua boleh. Al-ashqa, orang yang celaka. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia. Puan Aliza boleh? Puan Aliza terjemahkan ayat kita sekarang 14 dan 15 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang paling celaka. Okey. Terima kasih Puan Aliza. Boleh tak baca ayat 13? Ayat terakhir kita 2 minggu lepas. Ayat 13, ayat terakhir kita 2 minggu lepas. Maksudnya ayat sebelum. Baca 13 sampai 15 ke Ustaz? Baca 13 je. Sorry, 13. Okay. Dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Okey. So ayat sebelum ni Allah kata kami memiliki dunia dan akhirat. Kami memiliki dunia dan akhirat. Maksudnya dunia milik kami, akhirat pun milik kami. Terpulanglah pada kami nak bagi kesenangan pada siapa kat dunia, nak bagi kesusahan pada siapa kat dunia. Begitu juga terpulang pada kami nak bagi siapa senang kat akhirat, siapa susah kat akhirat. Itu maksud ayat ni. Terpulanglah pada kami nak bagi siapa senang kat dunia, siapa susah kat dunia. Terpulanglah pada kami nak bagi siapa susah kat akhirat, senang kat akhirat. Maka ada kesusahan kat dunia, ada kesusahan kat akhirat. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberi ancaman pada kita semua tentang kesusahan kat akhirat. Kat dunia tak ada orang susah ke? Kat dunia tak ada orang sengsara ke? Kat dunia tak ada orang sakit ke? Kat dunia tak ada orang ditimpa musibah ke? Ada orang rumah terbakar, aksiden, mati lemas, mati kena hempak dengan pokok, mati kena langgar dengan kereta. Banyak je musibah-musibah berlaku kat dunia ni. Apa lagi? Anak kena colek, anak kena bunuh, contohlah. Musibah-musibah berlaku kat dunia. Banyak kan? Tetapi, Allah yang memiliki dunia, memiliki akhirat, memberi ancaman pada kita tentang bahaya akhirat. Memberi ancaman pada kita tentang bahayanya neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana musibah-musibah yang ada kat dunia ni, musibah seteruk mana pun, dia akan berakhir dengan kematian. Dia akan berakhir dengan kematian. Seseorang kena tangkap, seseorang kena seksa, seseorang kena kurung. Bila perakhiran musibah tu, bila dia mati habis? Tak ada. Tapi azab neraka yang Allah beri ancaman ni, azabnya kekal. Tidak akan habis, tidak akan ada penghujung, tidak akan ada pengakhiran. Sebab itulah Allah sendiri menggunakan lafaz aku. Aku ni owner dunia, aku ni owner akhirat. Aku tahu apa yang baik bagi kamu kat dunia, apa yang baik bagi kamu kat akhirat. Aku yang tahu, aku sangat tahu apa yang musibah bagi kamu kat dunia dan musibah bagi kamu kat akhirat. Walau bagaimanapun, Allah Subhanahu Wa Taala memberi ancaman pada kita tentang azab api neraka. Maka Allah kata, aku memberi ancaman kepada kamu tentang azab neraka yang menyala-nyala api. Tidak pernah padam dan tidak pernah akan padam. 100 tahun Allah Ta'ala memanaskan api neraka. 100 tahun yang pertama Allah panaskan api neraka jadi warna
jadi warna merah. Jadi warna putih, warna putih. Allah panahkan lagi, bukan 100, maafkan saya, 1000. 1000 tahun yang pertama, api neraka jadi warna merah. Terlalu panas. 1000 tahun yang kedua, api neraka dipanaskan menjadi warna putih. Dan 1000 tahun ketiga, api neraka dipanaskan menjadi warna hitam. Sebab tu neraka diberi nama Jahannam. Kerana berasal pada huruf Jim, Ha dan Mim yang bermakna gelap. Api neraka, api warna hitam kerana tersangat gelap. Lalu Allah kata, tidak akan memasukinya neraka kecuali orang yang paling celaka. Orang yang paling celaka. Orang yang paling celaka siapa dia? Orang yang tahu ada neraka, percaya ada neraka, tetapi masih berani melakukan dosa maksiat. Masih berani melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey? Sebab tu ke akhirat nanti, orang yang berjaya, kejayaan sebenar. Kejayaan sebenar. Ya, kat dunia kita mencapai banyak kejayaan. Sebagai orang bisnes, kita ada tahap kejayaan kita. Sebagai orang pelajar, sebagai seorang pelajar, kita ada tahap kejayaan-kejayaan kita. Sebagai pekerja, kita pun ada tahap-tahap kejayaan kita. Tapi hakikat kejayaan yang sebenar yang kita patut usaha untuk capai ialah selamat pada api neraka. Itulah kejayaan yang sebenar. Tolong baca dia boleh, Puan Nur Zakiyah, surat 75. Ni kita nak capai. Kejayaan yang sebenar kita patut usaha pagi, petang, siang, malam untuk capai. 74. Ayat 185. Muka surat 74 ayat 185. Ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, dan bahawasanya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan balasan kamu. Maka sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga, maka sesungguhnya ia telah berjaya. Dan tiadalah kehidupan di dunia ini melainkan kesenangan yang memperdayakan. Okey, terima kasih Puan Nur Zakiyah. Siapa yang terselamat daripada neraka? Maksudnya dia ke akhirat nanti tak kena masuk neraka langsung. Berbeza dengan sebahagian orang Islam yang ke akhirat nanti ada yang kena masuk neraka. Ada yang kena masuk neraka dahulu. Barulah kena masuk syurga, baru dapat masuk syurga Allah Ta'ala. Okey? Ni hadis dia. Saya share kat skrin. Ke akhirat nanti ada orang-orang Islam yang kena masuk neraka dahulu. Lepas masuk neraka, barulah keluar masuk syurga Allah Ta'ala. Walaupun dia berjaya di akhirnya, tapi kita tak kena masuk neraka. Kita tak nak. Kejayaan sebenar adalah orang yang terselamat terus daripada neraka, tak kena masuk neraka walaupun satu saat. Okey. Tengok hadis kat skrin. Bukan yang ni. Maafkan saya silap. Maafkan saya. Mana hadisnya semalam? Okey. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tabrani daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Okay, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maafkan saya, mana hadis tu semalam? Semalam saya share hadis tu. Okey, ni hadisnya. Silap bukan yang tu. Maafkan saya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jitama'a ahlun nar fin nar." Apabila ahli neraka masuk neraka, wa ma'ahum man syaa min ahli al-qiblah. Di kalangan mereka ada orang-orang yang Allah mahu masuk neraka di kalangan ahli kiblah. Siapa ahli kiblah? Orang Islam. Orang Islam. Kat dunia dia Islam, dia sembahyang raya, dia puasa, dia buat perintah Allah, melaksanakan perintah Allah.
tapi dia kena masuk neraka. Okay, ni hadis dekat skrin. Okay, tengok. Apabila penduduk neraka telah berkumpul di neraka dan bersama mereka ada orang ahli kiblat, ahli orang Islam yang dikehendaki Allah. Orang kafir masuk neraka, orang Islam pun masuk neraka. Orang kafir masuk neraka, orang Islam pun masuk neraka. Lalu orang kafir dalam neraka tanya orang Islam yang dalam neraka, bukankah kalian ini kat dunia dulu orang-orang Islam? Mereka menjawab, ya, kami orang Islam. Maka orang kafir bertanya, apakah Islam tidak memberi manfaat kepada kamu sehingga kamu bersama-sama kami di neraka ni? Mereka menjawab, memang kami kat dunia dulu Islam, tapi kami ni banyak dosa. Maka oleh kerana kami banyak dosa, kami dihukum dengan api neraka ini. Allah dengar kata-kata orang kafir itu yang mengatakan, apa faedah kamu masuk Islam, kena masuk neraka juga. Allah dengar kata-kata. Lalu Allah SWT memerintahkan agar orang-orang ahli kiblat, itu orang Islam yang berada dalam neraka itu dikeluarkan. Tapi setelah berlalu tempoh masa yang Allah tetapkan untuk kesalahan masing-masing lah. Ada orang duduk sekejap dalam neraka, ada orang duduk lama dalam neraka. Lalu setelah orang kafir yang masih kekal dalam neraka melihat keadaan itu, mereka mengatakan, alangkah baiknya kalau kat dunia dulu kami jadi orang Islam. Biarlah Islam yang tak guna pun, Islam yang tak terpakai, Islam yang buat apa saja kesalahan pun, at least sekurang-kurangnya kami boleh keluar juga daripada neraka ni. Maka orang kafir mengatakan, alangkah baiknya kalau kat dunia dulu kami orang Islam, sehingga kami dapat keluar daripada neraka sebagaimana mereka keluar daripada neraka. Dan Rasulullah SAW pun baca ayat 1 dan 2 surah Al-Hijr. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alif Lam Ra. Itulah ayat-ayat daripada kitab dan Quran yang jelas nyata. Orang kafir kadang-kadang di akhirat ingin mereka menjadi orang Islam. Ingin sekiranya dahulunya mereka menjadi orang Islam. Di kejayaan sebenar seseorang ialah hakikat. Hakikat kejayaan sebenar seseorang adalah bila dia terselamat daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Hari ini rahmat Allah, orang bagi kesihatan dia dapat rahmat Allah. Orang yang Allah bagi harta benda dia dapat rahmat Allah. Orang yang bagi pada dia isteri soleha, anak-anak yang soleh, suami yang baik, itu semua rahmat daripada Allah. Tapi rahmat sebenar daripada Allah siapa dia? Rahmat sebenar daripada Allah yang kita patut usaha dapatkan adalah terselamat daripada neraka. Tolong baca Dr. Azilah boleh, muka surat 129. Surah Al-An'am 129. Ayat yang ke-16. Muka surat 129 ayat 16. Surat 129 ayat 16. 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barang siapa yang dijauhkan azab daripadanya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah keuntungan yang nyata. Okey, terima kasih Dr. Haji. Barang siapa yang dijauhkan daripada azab daripada hari itu hari kiamat lah. Faqad rahimah. Dia telah orang yang sebenar-benar dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Rahimah tu, rahamim, rahimah. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam ayat kejayaan, dalam bahasa Arab ada dua perkataan untuk memberi makna berjaya. Sebenarnya ada 3, 4, 5 lah, tapi kita fokus 2 je. Perkataan yang digunakan untuk berjaya dalam bahasa Arab, okey. Pertama dipanggil najah. Nun, jim, alif, ta, najah. Berjaya. Yang kedua falah, pun berjaya. Hayya 'alal falah pun berjaya. Yang ketiga fauzun. Orang nama Fauzi, Fauzan, Faizal, Faizah tu beri makna berjaya. Najah ni adalah orang yang terselamat daripada kesusahan. Harimau kejar dia, dia lari-lari pop, dapat masuk dalam rumah. Sempat masuk dalam rumah sebelum harimau terkam dia. Itu dipanggil berjaya. Boleh? Tapi soalannya, adakah kejayaan itu kekal? Hari ni mungkin dia selamat pada harimau. Esok lusa dia tak tahu lagi, dia keluar rumah harimau tunggu ke, dia pergi mana-mana tempat harimau kejar dia balik ke. Ataupun hari ni dia selamat pada harimau, esok anjing kejar dia tak selamat, kena terkang anjing, luka seluruh badan.
masih lagi tak selamat. Jadi an-najah kejayaan, yes, kejayaan. Tetapi kejayaan yang tidak berkekalan. Maksud saya, belum tentu esok lusa berjaya. Belum tentu esok lusa terselamat lagi. Sebab tu, ketika mana Bani Israel, Allah selamatkan daripada cengkaman Fir'aun. Bani Israel, Allah selamatkan daripada cengkaman Fir'aun. Allah guna perkataan najaina. Kalau baca Puan Izzawani boleh? Puan Izzawani. Surah Al-Baqarah, muka surat 8, tak silap saya. Muka surat 8, ayat atas sekali. Boleh Puan Izzawani, muka surat 8, ayat 49. 49. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu daripada pengikut-pengikut Fir'aun yang sentiasa menyiksa kamu dengan siksaan yang seburuk-buruknya. Mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu. Sedangkan kejadian yang demikian itu mengandungi bala bencana atau cubaan yang amat besar daripada Tuhan kamu. Okay. Terima kasih Puan Izzawani. Apa perkataannya? Wa iz najjainakum. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu. Jadi kami selamatkan kamu tu huruf apa? Dia punya root word dia, basic word dia. Najjainakum. So najjainakum, tuan-tuan dan puan-puan, najjainakum berasal perkataan najah. Dia mereka terselamat daripada cengkaman Fir'aun. Okeylah, alhamdulillah. Tapi adakah kekal? Akan datang, adakah mereka akan terselamat daripada musibah dunia sampai bila-bila? Tak. Esok lusa ancaman baru mendatang, kita tak tahu. Itu najah. Selamatlah, berjayalah. Okey. Falah pun berjaya juga, falah. Al-falah kan, hayya alal falah, marilah menuju kejayaan. Kita tengok ciri-ciri orang yang ada sifat al-falah. Kalau baca dia, Tuan Haji Ishaq boleh? Tuan Haji Ishaq. Surah Al-Mu'minun. Kita tengok surah Al-Mu'minun. Ayat 1 sampai ayat 8. Saya muka surat je. Muka surat 342 Tuan Haji Ishaq, page 342. Ayat 1 sampai ayat 9. Sorry, bukan 8, 9. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, iaitu orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu, iaitu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara solatnya. Sampai 9 tu, Ustaz? Cukup. Okey. Terima kasih Tuan Haji Ishaq. So ayat dia, permulaan ayat 1 surah Al-Mu'minun ni, qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya telah berjayalah orang-orang mukmin. Aflaha tu, berjaya boleh, beruntung boleh. Kan? So, apa ciri-ciri orang-orang yang berjaya tu? Orang yang khusyuk, orang yang berpaling pada buat perbuatan sia-sia, orang yang bayar zakat, orang yang pelihara kemaluan, orang yang amanah, orang yang jaga solat. Di siapa ada ciri-ciri ni hari ni? Siapa yang dalam kehidupan dia hari ni, dia ada ciri-ciri ni. Dia khusyuk dalam solat, dia berpaling pada benda sia-sia, dia bayar zakat, dia jaga kemaluan, dia jaga amanah, dia jaga solat sungguh-sungguh. Dia berjaya. Ramai tak orang Islam hari ni, soalan saya kan? Ramai tak orang Islam hari ni yang ada ciri-ciri ni? Ramai. Walaupun lagi ramai yang tak ada, tapi ramai juga yang ada. Ramai yang ada, yang jaga solat Jumaat, yang jaga kemaluan, yang jujur amanah. Yang kita tengok kat TV yang biasa kena tangkap tu yang tak jujur, yang tak amanah kan. Tapi yang jujur amanah tak tersebarlah beritanya. Orang yang amanah, pemimpin-pemimpin yang amanah, tak keluarlah beritanya. Pemimpin-pemimpin yang jujur, yang amanah, tak keluarlah berita pasal kejujuran mereka, keamanahan mereka tu. Yang keluar beritanya mereka sebab buat salah, solat, rasuah dan sebagainya.
Jadi walaupun ada yang buat salah, tapi ramai je yang tak buat salah, yang jujur, yang amanah. Ramai tak orang Islam ada sifat-sifat yang berjaya ni? Ramai hari ni. Tapi, apa tapi ni? Adakah kekal sampai mati? Katakanlah, ni sekadar contoh. Kita memiliki sifat-sifat ni hari ni. Kita khusyuk dalam solat, kita jaga kemaluan, kita bayar zakat, kita berpaling pada benda sia-sia, kita jaga solat. Alhamdulillah, hari ini sifat-sifat ni ada dalam diri kita, maka kita adalah orang al-falah ni lah. Orang-orang memiliki kejayaan. Tetapi, soalnya ialah, adakah kekal sampai mati kita akan memiliki sifat ni? Minggu depan tak tahu lagi macam mana kita. Bulan depan tak tahu lagi macam mana kita. 10 tahun akan datang tak tahu lagi macam mana kita. Kita hari ni mungkin jadi orang yang jaga solat, jaga puasa, tutup aurat. 10 tahun akan datang kita tak tahu lagi macam mana kita. Kita hari ni mungkin geng surau, geng kuliah, geng tazkirah hari ni. 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, adakah kita masih lagi macam hari ni? Kita tak tahu. Jadi walaupun al-falah ni kejayaan, tetapi masih ada risiko, masih ada kemungkinan yang orang tu akan tergelincir daripada landasan kejayaan. Itu al-falah. Adapun al-fauzu, ayat-ayat yang dibaca oleh Dr. Azizah tadi, ayat yang dibaca oleh Puan Zakiyah tadi, Allah guna perkataan al-fauzu. Kenapa? Satu kejayaan yang kekal, yang tidak akan ada gagal lagi selama-lamanya. Ada tak kat akhirat nanti orang masuk neraka, lepas lama sikit kena keluar. Kena keluarlah pada neraka, dah habis tempoh awak dalam syurga ni, kena masuk neraka. Tak ada. Jadi al-fauzu ialah satu kejayaan yang kekal, yang tidak akan ada gagal lagi sampai bila-bila. Al-fauzu. Sebab tu dalam bab syurga, masuk syurga, Allah guna lafaz al-fauzu. Dalam bab syurga, Allah guna lafaz al-fauzu. Kerana apa? Satu kejayaan yang kekal, yang tidak akan ada gagal lagi sampai bila-bila. Kita ada ciri-ciri mukmin tadi, surah Mukminun tadi, kita ada ciri-ciri ni. Al-Falah, kita ada ciri-ciri ni hari ni, alhamdulillah. Tapi bulan depan, minggu depan, tahun depan, kita tak tahu lagi. Masihkah kita orang yang jaga solat? Masihkah kita jadi orang yang amal agama, belajar agama? Kita tak tahu. Itu Al-Falah. Adapun Al-Fauzu, kalau kita tengok balik ayat yang dibaca tadi oleh Puan Nur Zakiyah, ayat muka surat 74 kan, ayat 185 tu, ayat dia, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Faza tu kejayaan yang tidak akan ada gagal lagi untuk dia. Ayat yang dibaca oleh Dr. Azizah tadi pun sama juga, muka surat 129 surah Al-An'am, ayat yang ke-16, man yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. Fauzu, kejayaan yang kita nak capai adalah al-fauzu. Jadi nak dapat al-fauzu ni ke akhirat, kenalah melalui landasan ni. Kenalah melalui landasan aflaha ni. Jadi kat dunia tak semayang, tak jaga aurat, tak puasa, tak bayar zakat, tak jaga kemaluan, tiba-tiba nak dapat al-fauzu ke akhirat. Tak mungkin lah. Jadi al-fauzu tak al-fauzu ni, kita nak tahu dapat tak dapat, tunggu akhirat. Al-fauzu tak al-fauzu ni, kita nak tahu dapat tak dapat, tunggu kita pergi akhirat baru kita tahu dapat tak dapat. So kat dunia apa kita nak capai? Ini, pastikan kita tak masuk dalam golongan aflaha. Ciri-ciri dalam surah Mukminun tu kita kena ada dalam diri kita, barulah kita akan terselamat. Okey, baik. Jadi orang yang paling celaka bukanlah orang susah, bukanlah orang miskin, bukanlah orang yang sakit lama terlantar ke hospital, bukanlah orang kena penjara 20 tahun, 30 tahun, bukanlah orang yang dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Bukan siapa lagi. Bukanlah orang yang paling jahil kat dunia, belajar agama tak pandai, belajar akademik tak pandai, semua benda tak pandai. Orang paling celaka bukanlah orang yang setiap kali buat bisnes mesti lingkup. Ada je kat dunia orang yang dia memang tak boleh buat bisnes. Kalau buat dia lingkup, buat bisnes lingkup, bisnes lingkup. Contoh. Jadi walaupun dia rasa dia seolah-olah mendapat kecelakaan, tapi orang yang paling celaka Allah kata adalah orang yang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Hakikat ni nak kena orang Islam sedar. Okey, baik, seterusnya. Allah kata apa lagi tentang neraka? Sambung kita sekarang surah Al-Lail, kita nak habis kita nak perhabiskan surah Al-Lail malam ni. Untuk sahabat-sahabat yang masuk, kita muka surat 596 ayat 16-17 pula. Ayat 16 iaitu, tulis iaitu dulu. Allazi, orang yang
alladhi orang yang kazzaba mendustakan. Maksudnya mendustakan Allah, mendustakan Nabi, mendustakan ayat Quran. Wa dan tawalla berpaling. Pendek je ayat dia. Okey, tolong terjemahkan dia. Puan Salmah Kasim, terjemahkan boleh Puan Salmah ayat 16 surah Al-Lail. 13, 16. Ayat 16 je. 16 sahaja. Iaitu yang mendustakan kebenaran dan berpaling daripada iman. daripada apa? Iman. Iman. Okey, baik. Terima kasih Puan Salmah. So Allah sebut dua ciri utama orang yang bakal masuk neraka. Dua ciri utama orang yang bakal masuk neraka. Pertama, menafikan. Kazaba tu deny, menafikan. Dia menafikan keesaan Allah, dia confirm masuk neraka. Dia menafikan ayat-ayat Allah, confirm masuk neraka. Dia menafikan hadis-hadis Nabi, confirm masuk neraka. Jadi ciri-ciri orang yang masuk neraka adalah orang yang menafikan. Walaupun kat dunia dia baik, kat dunia dia orang nampak dia orang yang jujur, amanah, suka tolong orang miskin. Tapi oleh kerana dia ada ciri-ciri kazabah tu, deny. Dia menafikan apa yang Allah kata, yang Nabi kata, maka dia adalah confirm ahli neraka. Sebab tu orang masuk neraka, Allah suruh malaikat cakap pada mereka yang masuk neraka, inilah neraka yang kamu kat dunia dulu nafikan. Allah suruh Nabi dan ayat-ayat Quran yang banyak menyampaikan pada orang kafir tentang neraka, tapi mereka tak percaya. Mereka tidak percaya, kan? Maka Allah suruh Nabi SAW cakap pada mereka. Tolong baca Puan Rasimah boleh? Puan Rasimah Kasim, surah 416 ayat bawah sekali. Ayat 20. Ayat 20 betul? Bismillahirrahmanirrahim. Dan berkenaan orang-orang yang fasik, itu kafir, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalam dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan. Okey, terima kasih Puan Rasimah. Rasakanlah azab neraka yang dulu kamu tak percaya. Rasakanlah azab neraka yang dulu kat dunia kamu deny, kamu nafikan. Dia orang yang menafikan keesaan Allah, nafikan Al-Quran, nafikan kebenaran Nabi dengan lidah dia, maka dia ahli neraka yang tetap takkan keluar sampai bila-bila. Ketika mana mereka nak dimasukkan dalam neraka, mereka minta keluar. Mereka minta keluar pada neraka. Maka Allah suruh malaikat cakap pada mereka, dulu kan kamu bersumpah yang kamu tidak akan dapat kebinasaan ke akhirat. Dulu kamu bersumpah dengan nama Allah tu, yang kamu tidak akan dapat kebinasaan ke akhirat. Lalu terjemahkan dia boleh? Surah Ibrahim. Puan Khairiyah, terjemahkan Puan Khairiyah boleh? Okey. Muka surat 261 ayat 44. 561. 261 ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang zalim berkata, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan kembali ke dunia walaupun sebentar. Nescaya kami akan mematuhi seruanmu dan akan mengikuti rasul-rasul. Kepada mereka dikatakan, bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahawa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Terima kasih Puan Khairiyah. Dulu kat dunia kamu siap sebut nama Allah, demi Allah kami takkan binasa, kami takkan kena bakar, kami takkan masuk neraka, kami takkan dibangkitkan ke hari akhirat. Kamu bersumpah untuk menafikan semua yang Allah sampaikan. Kamu bersumpah dengan nama Allah untuk menafikan semua yang Nabi sampaikan. So sekarang macam mana? Nampak? Itu yang pertama. Jadi orang yang confirm akan kekal dalam neraka adalah orang menafikan dengan lidah. Jadi siapa yang menafikan dengan lidah dia kebenaran Allah, kebenaran Al-Quran, kebenaran Nabi, hukumnya dia kafir sampai bila-bila. Hukumnya dia kafir dan akan masuk neraka sampai bila-bila.
Yang kedua, orang yang berpaling. Orang yang berpaling ni adalah orang yang berpaling dari sudut perbuatan dia. Orang yang berpaling dari sudut perbuatan dia. Okey, pertama orang yang menafikan dengan mulut, dia menafikan apa yang Allah kata, apa yang Nabi kata, dia memang akan berpaling lah. Yang pertama. Yang kedua, orang yang hati dia, mulut dia percaya apa yang Nabi dan Allah sampaikan. Apa Nabi kata tentang neraka, dia percaya. Apa yang Allah sampaikan tentang neraka, dia percaya. Jadi ciri-ciri nak selamat daripada neraka, Allah kata kena jaga sembahyang. Ciri-ciri nak selamat daripada neraka, Allah kata kena puasa. Ciri-ciri nak selamat daripada neraka, kena jaga pandangan mata, jaga penampilan, jaga aurat. Dia percaya semua tu. Sebab semua tu ada dalam Quran. Tapi perbuatan dia punya action dia, perbuatan dia, seolah-olah tak ada neraka bagi dia. Dia tahu tak apa tak sembahyang adalah orang yang bakal masuk neraka. Kat akhirat nanti Allah tanya ahli neraka, apa sebab kamu masuk neraka? Dia jawab, kami tak sembahyang. Surah Al-Mudassir. Ni contoh, ni salah satu contoh lah ni. Orang yang tak sembahyang akan masuk neraka. Tengok muka surat 576. 576 ayat 42-43. Ini contoh. Kalau baca dia, Puan Maisarah, telah baca boleh Puan Maisarah? Bukan surat pula. 576 ayat 42-43. Surah apa tadi? 576 Surah apa tu? Al-Mudassir. Al-Mudassir 576 ayat 42 dengan 43. Puan Maisarah, nampak tak mute Sekejap. Enam ayat 42-43. sorry, tengok kat masih Okey. 42 setelah melihat orang-orang yang bersalah itu, mereka berkata, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? 43 orang yang bersalah itu menjawab, kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan sembahyang. Okey, terima kasih Puan Maisarah. Ma salakakum fi saqar? Apa menyebabkan kamu masuk neraka sakar ni? Mereka menjawab, kami kat dunia dulu tidak termasuk di kalangan orang yang jaga sembahyang. Orang yang dah sembahyang pun ada yang Nabi sebut dalam hadis, solatnya akan dicampak ke muka dia macam kain buruk. Orang ni solat tapi solat tak betul-betul, solat sekadar melepaskan patut di tangga, tak cukup syarat dia, tak jaga rukun-rukun dia, solat dia kena reject, kena buang kat muka dia macam kain buruk. Ni orang yang dia jaga solat. Orang yang dah solat tapi tak sempurna. Bagaimana pula keadaannya orang yang langsung tak solat? Jadi orang Islam yang tahu benda-benda ni, macam-macam ayat-ayat macam ni, mereka percaya, mereka terima. Tapi dari sudut amalannya, seolah-olah tidak ada ayat-ayat ini bagi mereka. Seolah-olah tidak ada ayat Quran mengancam orang yang tak solat. Seolah-olah tidak ada ayat Quran memberi ancaman pada orang tak jaga aurat. Seolah-olah tidak ada ayat Quran yang memberi ancaman pada orang yang tak puasa. Jadi hidup dia tak solat, tak puasa, tak jaga aurat. Contohlah ni contoh. Maka orang macam ni dipanggil orang yang berpaling dari sudut perbuatan. Esok nak periksa anak kita ni. Esok lusa nak periksa. Minggu depan nak periksa. Tapi minggu ni nampak main macam biasa. Main, tidur, makan, tengok TV, main telefon macam biasa. Tak nampak langsung perubahan dia macam orang nak menghadapi periksa minggu depan. Ni contoh. Kita bertanya anak kita, betul ke abang nak periksa esok abang? Ya ibu, cikgu kata minggu depan periksa. Mulut dia kata ya, minggu depan periksa mulut dia. Tapi dia punya main dia tengok TV, main telefon dia, tak nampak langsung ciri-ciri orang nak periksa minggu depan. Jadi orang macam ni dipanggil orang yang mengiyakan dengan mulut tapi menafikan dengan anggota.
badan. Menafikan dengan perbuatan. Ramai tak orang Islam macam ni? Ramai. Jadi orang yang berpaling ni juga termasuk di kalangan bakal ahli neraka. Maka ulama-ulama tafsir mengatakan orang menafikan dengan lidah dan hati ayat-ayat Allah, orang ni dipanggil kafir. Manakala orang yang tidak menafikan dengan lidah dan hati tetapi perbuatan dia seolah-olah tidak ada ayat-ayatnya bagi mereka, maka hukumnya adalah fasik. Fasik. Mulut dia kata ya ada neraka. Mulut dia kata ya kalau tak sembahyang masuk neraka berdasarkan ayat-ayat tadi. Mulut dia kata ya. Tapi dia hidup tak sembahyang. Okey je hidup dia. Dia tak rasa bersalah, tak rasa perlu taubat, tak rasa perlu kembali pada Allah. Inilah dipanggil orang fasik. Jadi orang yang berpaling daripada ayat-ayat Allah adalah orang-orang yang bakal masuk neraka. Orang kafir, semua mereka dianggap berpaling pada ayat Allah. Orang kafir. Orang Islam, ada yang berpaling, ada yang tidak berpaling daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik, seterusnya. Masuk ayat baru. Jadi ke akhirat nanti bukan orang kafir je yang masuk neraka. Kalau orang kafir je masuk neraka, kita relax je lah kat dunia ni kan. Masalahnya kat akhirat ada orang Islam yang masuk neraka. Jadi kita beramal, tinggalkan dosa maksiat. Mudah-mudahan kita jadi orang Islam yang ke akhirat nanti tak perlu masuk neraka. Terus masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Seterusnya, ayat 17. Wa dan sayujannabuha. Kelak akan menjauhinya. Kelak, wa dan sa kelak, tak pun nanti. Yujannabuha akan menjauhinya. Menjauhi neraka lah maksudnya. Al-atqa, orang yang bertakwa. Al-atqa, orang yang bertakwa. Ayat seterusnya tulis iaitu allazi orang yang yu'ti memberikan malahu hartanya yatazakka untuk mensucikan dirinya, membersihkan dirinya, to purifies himself. Okey, Puan Noraliza Kasim terjemahkan boleh Puan Noraliza ayat 17 hingga 18 ni. Bismillahirrahmanirrahim. 17. Dan sebaliknya akan dijauhkan azab neraka itu daripada orang yang sungguh bertakwa. 18. Yang mendermakan hartanya dengan tujuan membersihkan dirinya dan harta bendanya. Okey. Terima kasih Puan Noraliza Kasim. Ayat ini diturunkan untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Bilal radhiyallahu anhu disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Jika mana Bilal radhiyallahu anhu disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, maka yang keluar daripada mulut Bilal adalah ahad. Apa makna ahad? Esa, satu. Lalu Nabi SAW cakap pada Bilal, nanti ahad itu akan menyelamatkan kamu. Tuhan yang Esa itu Allah lah akan menyelamatkan kamu. Maka Rasulullah SAW cerita pada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW cerita pada Abu Bakar radhiyallahu anhu tentang Bilal yang menahan siksa sebab nak mempertahankan akidahnya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu bawa satu kati emas. Dia bagi pada tuan pada Bilal ni, lalu dia memerdekakan Bilal radhiyallahu anhu. Dia bermula pada ayat 17, 18, 19, 20, 21 ni turun mengenai Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allah nak puji Abu Bakar radhiyallahu anhu, cuma tak mention nama je lah. Tapi dalam tafsir semua mengatakan ayat ini turun untuk Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahawasanya ayat 17 sampai habis ni daripada Urwah radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu memerdekakan 9 orang hamba. Yang mana semua mereka ni diseksa oleh tuan-tuan mereka sebab meluk agama Islam. Maka Abu Bakar keluarkan duit belanja dia, memerdekakan mereka semua semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana tujuan-tujuan yang lain. Okey, ini sebab asbabun nuzul lah, sebab-sebab ayat diturunkan. Okey, baik. Maka Allah kata,
Orang-orang yang bakal dijauhi ataupun dijauhkan daripada neraka adalah orang bertakwa. Perkataan jauh ni, perkataan jauh pada neraka ni Allah guna perkataan sayujannabuha. Saya tulis kat skrin wa sayujannabuhal atqa wa sin ya jim nun ba ha. Wa sayujannabuhal atqa. Apa dia punya basic word dia? Root word dia. Jim, nun, ba. Nampak? Jim, nun dan ba. Daripada perkataan jim, nun dan ba ni keluar perkataan junub. Junub, betul kan junub? Apa makna junub? Bila seseorang tu berjunub, dia kena menjauhkan sungguh-sungguh diri dia daripada solat. Tak boleh solat. Bila seorang tu berjunub, sedang berjunub, maka dia kena jauhkan diri dia daripada memegang Al-Quran, menyentuh Al-Quran. Bila seseorang tu sedang berjunub, maka dia kena menjauhkan diri dia daripada masjid surau. Bila seseorang tu sedang berjunub, maka dia kena jauhkan diri dia daripada tawaf. Jadi junub maksudnya jauh. Jadi sebagaimana seseorang yang sedang berjunub, sekali-kali dia tak akan masuk masjid surau, sekali-kali dia tak akan tawaf. Macam itulah juga orang bertakwa, dia sekali-kali tidak akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benua Afrika dalam bahasa Arab dipanggil Janubul Afriki. Benua Afrika dalam bahasa Arab dipanggil Janubul Afriki. Kenapa? Jauh. Benua Afrika tu benua yang sangat jauh pada tempat kita. Maka dipanggil Janubul Afriki. Janub tu jauh. Jadi Allah kata orang bertakwa adalah orang yang akan dijauhkan daripada neraka Allah. Dalam Al-Quran, kebanyakan ciri-ciri ahli syurga Allah guna lafaz bertakwa. Bukan tak ada orang Islam masuk syurga, ada. Bukan tak ada ayat orang mukmin masuk syurga, ada. Tapi kebanyakan ayat-ayat syurga Allah kaitkan dengan orang bertakwa. Kenapa? Sebab tahap-tahap kita ni, mula-mula tahap paling rendah dipanggil Muslim. Siapa ucap 2 kalimah syahadah, beriman pada semua 6 rukun iman tu, dia Muslim. Dia naik tinggi sikit, dia mula beramal, dipanggil mukmin. Mukmin. Lagi tinggi pada mukmin dipanggil muttaqin. Okey. Ada je ayat Quran orang Muslim masuk syurga, orang mukmin masuk syurga, ada je. Tapi kebanyakan ayat Quran, lebih kurang 90% ayat Quran yang cerita tentang syurga, Allah kaitkan dengan orang bertakwa. Kenapa ya? Agak-agak kenapa? Agak-agak kenapa? Kerana orang mukmin dan juga orang Muslim yang masuk syurga ni, boleh jadi dia masuk syurga selepas ataupun setelah dia dimasukkan dalam neraka. Dapat masuk syurga juga. Tetapi kena masuk neraka dahulu lah. Atas dosa maksiat dia yang lagi banyak, perbuatan-perbuatan kufur dia yang lagi banyak, perbuatan-perbuatan jahat dia lagi banyak pada kebaikan, dia kenalah masuk neraka dulu, lepas tu baru keluar masuk syurga. Adapun orang yang bertakwa, orang muttaqin ni, dia terus masuk syurga Allah Ta'ala. Okay, sekarang saya nak tunjuk beberapa ayat Quran. Bukan semualah, nak tunjuk semua tak sempat. Yang Allah sebut syurga untuk orang bertakwa. Satu contoh mudah, nak tunjuk perbezaan 3 ni. Orang kafir kat dunia ni, dia pandang rendah orang Islam. Orang kafir kat dunia, mereka memandang rendah orang Islam. Okay, tolong terjemahkan dia, Puan Aliza boleh, surah Al-Baqarah. Saya nak tunjuk kenapa Allah bezakan antara muttaqin dengan mukmin ataupun muslim ni. Muka surat 33 ya, Puan Aliza, ayat 212. Boleh Puan Aliza, muka surat 33 ayat 212. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan di dunia dijadikan terasa indah pada pandangan orang-orang yang kafir dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Walaupun orang-orang yang bertakwa itu berada di kedudukan yang lebih tinggi daripada mereka pada hari kiamat.
Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Okey. Puan Aliza, nampak tak Allah bezakan antara orang beriman dengan orang bertakwa dalam ayat ni? Nampak tak, Puan Aliza? Nampak Ustaz? Nampak kan? Mm-mm. Allah kata, orang kafir menghina orang beriman. Okay, jelas. Patutnya Allah katalah ke akhirat nanti, walaupun orang beriman lagi tinggi kedudukan daripada orang kafir. Tapi tak. Allah kata, orang kafir hina orang beriman. Walaupun ke akhirat nanti orang bertakwa lagi tinggi pada orang kafir. Kenapa Allah cakap macam tu? Siapa nak jawab soalan saya ni? Allah kata, kat dunia ni orang kafir hina orang beriman. Sedangkan ke akhirat orang bertakwa lagi tinggi kedudukan pada orang kafir. Kenapa Allah tak kata, sedangkan ke akhirat orang mukmin lagi tinggi kedudukan pada orang kafir? Kenapa Allah tak kata macam tu? Cuba nak jawab. Sebab orang mutakin tak pernah masuk neraka. Macam mana? Sebab orang mutakin tak pernah sentuh neraka. Ya, orang mukmin? Mungkin masuk. Mungkin. Yes, ada kemungkinan. Orang mukmin ada kemungkinan akan sama-sama masuk neraka dengan orang kafir. Orang mukmin ada kemungkinan mereka akan masuk neraka sama-sama kafir dulu. Lepas beberapa tahun berdasarkan dosa maksiat dia buat, baru keluar masuk syurga. Jadi kalau Allah nak kata orang mukmin lagi tinggi kedudukan pada orang kafir ke akhirat, ya betul. Tapi ada sebahagian orang mukmin yang sama-sama kena masuk neraka. Tapi orang bertakwa tidak akan disentuh neraka langsung. Sebab tu Allah guna takwa kat sini. Okey, ni satu contoh lah. Kemudian ayat-ayat mengenai orang bertakwa. Kalau baca Puan Mudrikah boleh? Puan Mudrikah. Okey, ayat yang saya nak refer ni, ayat yang menceritakan tentang orang bertakwa dan sebahagian ciri-ciri orang bertakwa. Boleh Puan Mudrikah, boleh? Muka surat berapa Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. 67. Ayat 133 sampai 135. Sekejap Ustaz ya. 6 ayat. Muka surat 67 ayat 33 33. Okey, sampai 135. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu mencari keampunan daripada Tuhanmu dan mendapat syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. 31-34, iaitu orang yang berinfak pada waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. 135, dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingati Allah lalu memohon keampunan atas dosa-dosanya, dan sesiapa lagi yang dapat mengampunkan dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedangkan mereka mengetahui. Okey, terima kasih. Tengok. Pertama sekali Allah kata syurga disediakan bagi orang bertakwa. Kenapa Allah mention bertakwa? Sebab orang mukmin dan muslim boleh jadi kena masuk neraka terlebih dahulu terhadap dosa-dosa maksiat mereka. Dan ciri yang Allah sebut orang bertakwa kat sini ialah orang yang infak harta, suka bagi harta kat orang. Sama macam kita. Alladhi yu'ti ma'lahu yatazakka. Orang yang bagi, dia spend harta dia untuk membersihkan diri dia, untuk mensucikan diri dia. Ini kita kata Allah sebut takwa. Saya bagi contoh ayat-ayat lain. Allah bila sebut tentang syurga, Allah mesti kaitkan dengan orang-orang yang bertakwa. Okey. Bukan tak ada, bukan kita kata tak ada langsung ayat Quran tentang orang Islam masuk syurga. Bukan tak ada langsung orang mukmin masuk syurga, ada. Okey. Okey, baik. Contoh lagi, tengok surah Syu'ara, muka surat 371. Tolong baca dia Puan Nur Zakiyah, 371. Ayat 90-91. Syurga takwa. Syurga takwa. Boleh Puan Zakiyah? Boleh Ustaz. 371. Ayat berapa tadi Ustaz? 90-91.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hari itu didekatkan syurga bagi orang yang bertakwa dan diperlihatkan neraka jelas nyata kepada orang yang sesat. Okey, syurga takwa. Nampak? Satu. Yang kedua Puan Zakiah, 521. Saya nak sebut, saya nak kaitkan syurga takwa. Takwa syurga. 521 ayat 15. Pendek je. Sesungguhnya orang yang bertakwa ditempatkan di dalam syurga dengan mata air terpancar. Okey. 524 Puan Zakiah, 524. Ayat 17. Sesungguhnya orang yang bertakwa ditempatkan dalam taman-taman syurga dan nikmat kesenangan. Okey, sekejap, jangan alih lagi page tu. Apa itu takwa? Orang takwa ni adalah orang takut kalau tertinggal perintah Allah. Takut tertinggal semayang. Takut miss puasa. Takut miss apa lagi? Benda-benda yang Allah suruh buat, dia takut tertinggal. Jadi dia buat sungguh-sungguh. Dan orang yang takut nak buat dosa maksiat. Walaupun kawan-kawan kata, alah dosa kecil je. Tengok page yang sama ni, 524, ayat bawah sikit tentang ahli syurga ni ayat 24, 25, 26. Boleh Puan Zakiah? 24, 25, 26. Takut tu, sifat takut tu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mereka dilayani oleh anak-anak muda lelaki di sekitar mereka seolah-olah anak-anak muda itu mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya, dan mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bertanyanya. Mereka berkata, sesungguhnya kamu dahulu semasa berada mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu semasa berada di kalangan keluarga kami selalu merasa cemas, takut. Kami kan, bukan kamu, kami kan. Sesungguhnya yang saya punya ni, mereka berkata sesungguhnya kamu dahulu semasa kamu salah. Kamu saya yakin salah. Kami Kunna, salah. bukan kuntum. Kunna. Qalu kunna. Kunna tu kami. Jadi point saya, orang yang masuk syurga kat akhirat nanti adalah orang yang takut kat dunia. Bukan takut hantu kubur, jin. Bukan. Takut apa? Takut kalau perintah Allah tak dapat disempurnakan. Takut kalau larangan Allah dibuat juga. Satu lagi Puan Zakiah, takut ni. Muka surat 533 ayat 46. 533 ayat 46. Jadi kita kena jadi orang penakut. Boleh? Dan orang yang takut akan keadaan dirinya di mahkamah Tuhannya, disediakan baginya 2 syurga. Okey. Jadi kita kena terima kasih Puan Zakiah. Sama. Takwa, takut, itu semua berkaitan. Jadi orang yang kalau penakut nak pergi perang, penakut apa lagi? Takut hantu, takut nak berlawan dengan orang, tu dia panggil jubun bahasa Arab. Jim, ba dan nun. Ada doa yang Nabi ajar tu kan. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Jubni tu jim ba nun tu pengecut. Takut nak pergi perang. Orang kacau anak isteri dia tak buat, orang kacau anak dia, isteri dia tak berani nak marah. Orang ambil hak dia tak berani nak marah. Tu pengecut, tu penakut. Yang tu sifat mazmumah. Sifat dicela dalam agama Islam. Adapun takut-takut yang kita bincang ni adalah takut nak mengabaikan perintah Allah. Takut kalau terjerumus ke dalam maksiat yang Allah Ta'ala larang. Okey. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala beritahu yang orang bertakwa ni adalah orang yang akan dijauhkan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Nabi SAW nak mendatangkan rasa takut pada manusia tentang neraka Allah, maka banyak hadis-hadis Nabi, ayat Quran pun ada jugalah kan, banyak juga ayat Quran memberitahu pada kita tentang bahaya neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Nu'man bin Bashir. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, inna ahwana ahlin nari azaban yawmal qiyamah
rajulun tuda'u fi akhmasi qadamaihi jamratani yaghli minhuma dimaghuhu. Sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat, ni azab paling ringan lah ni, low class punya azab ni, adalah seseorang yang diletakkan bara api di kakinya, telapak kakinya sahaja, bukan seluruh kaki, ke telapak kakinya. Tapi Nabi kata yaghli minhuma dimaghuhu, mendidih, menggelegak otak dia. Ni yang paling ringan. Jadi ulama-ulama hadis mengatakan azab ni dikenakan kepada Abu Talib, apa saudara Nabi lah. Imam Ahmad meriwayatkan hadis yang sama juga daripada Abu Hurairah, bunyinya lain sikit. Nabi kata inna ahwana ahli nari azaban, orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat adalah man lahu sya'ra na'lani wa syarakani min narin yaghli minhuma dimaghuhu. Ialah orang yang ada dua slipper ataupun dua capal, dua sepatu daripada api neraka yang akan menggelegak otak-otaknya kerana terlalu panas. Okey? Kama yaghlil mirjalu, sebagaimana mendidihnya periuk yang dipanaskan atas api. Periuk tu ada air dalam ni mendidih kan? Macam itulah otak dia mendidih. Ma yuridu anna ahadan asyadda minhu azaban. Orang berkenaan menyangka dialah orang yang paling teruk kena azab. Orang yang dapat azab paling ringan ni, dia merasakan dialah yang paling teruk, dialah yang paling dahsyat kena azab dalam neraka nanti. Wa innahu la'ahwanuhum azaban. Sedangkan Nabi kata dialah orang paling ringan siksaan. Dialah orang paling ringan siksaan. Kalau dia dapat macam itu, yang lain. Daripada Abu Hurairah, daripada Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, Nabi kata la yadkhulun nar illa syaqiyyun, tidak akan masuk neraka kecuali orang yang celaka. Qila wa man syaqiyyu, siapakah orang celaka tu? Nabi kata alladzi la ya'malu bi ta'atin wa la yatruku lillahi ma'siyatan, orang yang tidak mahu melakukan ketaatan. Islam lah ni, termasuk orang Islam kan, dan tidak meninggalkan maksiat semata-mata kerana Allah. Dia tak tinggalkan maksiat. Kebaikan tak nak buat, maksiat tak nak buat. Dialah orang yang celaka yang akan bakal masuk neraka. Abu Hurairah lagi, Imam Ahmad lagi mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah yaumal qiyamah illa man aba. Setiap umat aku akan masuk syurga, Nabi kata, pada hari kiamat, kecuali orang yang enggan. Maka sahabat tanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu? Siapa orang tak nak tu? Siapa orang yang tidak mahu itu? Orang enggan tu. Nabi kata, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati aku, dialah bakal ahli syurga, dan siapa yang memaksiati aku, mendurhakai aku, maka dialah orang yang enggan. Okey, jadi ada tak orang Islam yang enggan? Ada, ramai. Okey, siapa yang tak nak ikut cakap Nabi, tak nak dengar apa Nabi sampaikan, dialah orang yang enggan. Jadi Allah dalam Quran ada banyak ayat-ayat memberi ancaman tentang azab neraka yang kekal. Begitu juga ayat-ayat Quran memberi ancaman tentang azab neraka yang sangat pedih. Nabi SAW menceritakan tentang neraka. Satu hari Abdullah bin Mas'ud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abdullah bin Mas'ud kata, kami sedang duduk, tiba-tiba dengar bunyi sesuatu yang jatuh kuat. Maka Nabi kata, hadza hajarun ulqiya min syafiri jahannam mundu 70 sanatan al-an wasala ila qa'riha. Itu bunyi sebiji batu yang dijatuhkan daripada tebing neraka Jahannam semenjak 70 tahun lepas. 70 tahun lepas batu tu dicampak, sekarang baru sampai ke dasarnya. Bayangkan tahap kedalaman api neraka macam mana. 70 tahun perjalanan batu tu. Jatuh dia 70 tahun. Agak-agak berapa dalam? Berapa ratus ribu kilometer kita pun tak boleh bayangkan. Okey, mungkin lebih pada ratus ribu, wallahualam. Dalam. Besar dia. Daripada Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi SAW bersabda, yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimamin. Api neraka Jahannam akan dibawa pada hari akhirat.
ada 70,000 tali penarik. 70,000 dia punya tali penarik dia. Ma'akul li zimamin sab'una alfa malakin yajurunaha. Setiap satu tali penarik tu ditarik oleh 70,000 malaikat. Api neraka ada 70,000 tali penarik. Setiap satu daripada tali itu ditarik oleh 70,000 malaikat. Agak-agak besar mana? Agak-agak besar mana tuan-tuan dan puan-puan? Sangat-sangat besar. Okey. Nabi kata apa lagi? Api kat dunia ni panas tak panas? Panas. Tak ada orang boleh duduk lama-lama. Tak ada orang sanggup untuk tahan panas api 30 saat, 10 saat. Tak ada. Jadi Nabi kata, daripada Imam Ahmad, pada Abu Hurairah, Nabi kata, Inna narakum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kamu yang ada kat dunia ni, seluruh api-api yang ada kat dunia ni, kebakaran hutan ke, kebakaran rumah ke, kebakaran kilang ke, kebakaran apa lagi, sekolah ke, adalah satu bahagian daripada 70. 1/70 daripada api neraka. Tahap dia. Waduribat fil bahri marrataini. Itu pun 1/70 daripada api neraka tu Allah dah celup dalam laut 2 kali celup. Laut mana wallahu a'lam lah kan. Walau la zalika ma ja'alallahu fiha manfa'atan min li ahadin. Kalaulah api daripada neraka tu yang Allah tak celup langsung dalam mana-mana laut, terus bagi kita kat dunia api tu 1/70 tahap api tu, terus Allah bagi pada kita direct tanpa celup dulu kat laut, nescaya tidak akan ada apa-apa manfaat atau bumi untuk manusia. Rumput tak tumbuh, buah-buahan tak tumbuh sebab api neraka. Bayangkan 1/70. Mana berapa ramai orang mati kat dunia ni sebabkan api daripada neraka yang 1/70 yang Allah Ta'ala dah celup 2 kali dalam lautan dah. Hadis yang lain daripada Imam Tirmizi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang berkata, Awqadallahu 'alan nari alfasanatin hatta ihmarra. Allah Ta'ala telah menyalakan api neraka 1000 tahun sampai merah. Bukan putih, merah dulu. Tadi sebut putih kan? Silap, merah. Summa awqada 'alaiha alfasanatin hatta biyaddat. Allah panaskan lagi 1000 tahun sampai jadi putih api tersebut. Kat dunia ni api merah biasa tengok. Api putih wallahu alam saya tak pernah tengok lagi lah. Api tu panas sangat sampai jadi warna putih. Tak pernah tengok. Tapi kat akhirat warna putih. Kemudian Allah panaskan lagi 1000 tahun sampai jadi iswaddat, sampai jadi hitam. Faya sauda'un kalailil muslimin. Nabi kata, maka dia warna hitam seperti malam yang sangat gelap. Okey, baik. Ayat kita, Allah sebut, iaitu orang yang memberikan harta. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ciri-ciri ahli syurga adalah orang yang suka memberi. Suka memberi. Bukan sekadar memberi, tapi memberi dengan ikhlas. Bukan sekadar memberi, tapi memberi dengan ikhlas. Ikhlas tu ayat sikit lagi kita masuk. Contoh, ini salah satu contoh kan. Ahli syurga punya ciri-ciri. Kalau baca Puan Izzawani, page 579 boleh? Page 579. 578 lah boleh. 578 ayat 5, 6, 7, 8, 9. 10 boleh? 10. Boleh Puan Izzawani? 578. 578 ayat 5, 6 sampai 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ciri-ciri ahli syurga yang dapat nikmat kat syurga lah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang yang berbakti dengan melaksanakan ketaatan dan kebajikan akan meminum dari gelas sejenis minuman yang bercampur dengan kafur, iaitu sebuah mata air di syurga yang dijadikan minuman oleh hamba-hamba Allah yang taat, yang mereka boleh mengalirkannya ke tempat tinggal mereka dengan sebaik-baiknya. Mereka menyempurnakan nazar dan mereka takutkan hari akhirat yang azabnya merebak di merata-rata. Mereka juga memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang tawanan. Sambil berkata dengan lidah atau dengan hati, sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu kerana Allah semata-mata. Kami tidak berkehendakkan sebarang balasan daripada kamu atau ucapan terima kasih.
Kami sememangnya takutkan Tuhan kami pada suatu hari yang padanya muka orang yang bersalah bermuram dengan penuh kesulitan. Okey. Terima kasih Puan Izzawani ni. Sama. Jadi ciri-ciri ahli syurga, banyaklah kat sini kan ciri-ciri ahli syurga kat sini dalam ayat ni. Mereka sempurnakan nazar, mereka takut, mereka bagi makan, mereka ikhlas, mereka takut. Jadi kat poin saya kat sini, ciri-ciri ahli syurga adalah orang yang bagi makan apa yang dia suka kepada orang miskin, anak yatim, tawanan, dan dia beri makan dengan ikhlas. Bukan sebab nak pujian dan bukan juga nak balas balik. Aku ni, kebun aku musim buah, aku bagi buah kat kau. Nanti kalau kebun kau pula musim buah, jangan lupa bagi buah kat aku. Kita punya kebun musim buah, kita bagi buah kat orang. Tiba-tiba musim orang tu punya kebun dia berbuah, dia tak bagi kat kita. Kita pun rasa, dulu musim kebun aku berbuah, aku bagi dia. Dia ni musim kebun dia menjadi, tak bagi pula kat aku. Tak boleh ada perasaan macam tu dalam buat kebaikan. Bahkan dalam ayat ni, bukan sekadar tak nak hadiah, ucapan terima kasih pun tak nak. Yang poin yang dia baca tadi. Kami tak nak sebarang reward dan kami tak nak ucapan terima kasih. Ni ciri ahli syurga yang Allah sebut dalam surah kita sekarang ni. Jadi bagi duit kat orang, bagi makanan kat orang, bagi apa saja kat orang, apa niat dia? Apa tujuan dia? Yatazakka. Ayat kita sekarang. Alladhi yu'ti ma lahu yatazakka. Saya bagi kat awak sebab saya berhajat. Bukan saya bagi sebab awak berhajat. Oh, dia tak cukup duit. Dia orang susah. Jadi saya bagi kat dia sebab dia berhajat. Saya bagi kat dia sebab dia perlu. No. Kita bagi sesuatu pada orang. Kita bagi apa saja pada orang, duit ke, makanan ke, apa saja. Kita bagi dengan perasaan apa dia? Saya berhajat, bukan dia berhajat. Kalau kita bagi dengan perasaan sebab dia berhajat, seolah-olah apa? Oh, aku ni hebat sebab aku tunaikan hajat dia. Aku ni hebat sebab akulah dia jadi senang. Sebab akulah dia dapat makan makanan tu. Sebab akulah dia dapat buat tu. Sebab akulah dia dapat pergi situ, pergi sini. Tak. Kita bagi kat orang dengan perasaan saya berhajat. Apa hajat awak bagi kat orang? Saya bagi sesuatu, bagi apa saja pada orang sebab saya berhajat Allah nak bersihkan diri saya pada dosa maksiat. Tu yatazakka kat sini. Tengok ayat dia. Iaitu orang yang memberikan harta dia untuk membersihkan diri. Kita bayar zakat untuk bersihkan harta, betul kan? Bayar zakat untuk bersihkan harta. Selain zakat, kita bagi sedekah, sumbangan, sedekah, charity, apa derma, untuk bersihkan diri. Apa maksud dia? Agar dengan sebab kita bagi apa yang kita bagi tadi, Allah jadikan sebab pengampunan dosa kita. Itu tujuannya. Ni, ayat ni sangat penting nak mengajar tentang keikhlasan. Bagi pada dia, pertama sebab kerana Allah lah kan. Kalau siapa bagi sebab nak nama, nak kemasyuran, memang Allah lagi Allah reject. Yang kedua, dia bagi dengan niat tak nak imbalan balik. Dia tu orang kaya tu. Dia kalau kau bagi kat dia, nanti dia mesti bagi kat aku balik. Sebab dia kaya. Tak boleh juga dia sifat macam tu. Yang ketiga, kita bagi dengan niat, dengan perasaan, aku bagi sebab aku yang berhajat. Bukan sebab dia yang berhajat. Apa hajat kita? Kita bagi sesuatu. Hajat kita nak Allah bersihkan diri kita daripada dosa dan maksiat. Boleh? Ya ke? Ya. Orang yang memberikan harta dia, apa Allah akan bagi pada dia? Sampai dapat pahala sedekah, Allah Ta'ala akan bagi pada dia pengampunan dosa. Allah Ta'ala akan bagi pada dia pengampunan dosa. Tengok surah apa ya Allah SWT. Surah Al-Baqarah. Kalau baca surah Al-Baqarah, Dr. Azizah, kalau baca mana Dr. Azizah, surah Al-Baqarah. Ayat bagus. Saya cari buku surat sekejap. Buku surat 45 kot, tak silap saya. 45. 46. Ayat 271. 46 ayat 271. Ayat 20? Ayat 271. Sorry. Ayat 271. Page 46. Ayat 271. Okay. A'udzu minasyaitonir rajim.
Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebahagian kesalahan-kesalahan kamu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Okey, nampak? Terima kasih Dr. Aziza. Bagi terang-terangan ke, sembunyi ke, semua Allah bagi pahala. Yang penting, Allah akan menghapuskan daripada kamu sebahagian daripada dosa-dosa kamu. Dr. Hamka tulis kan? Dr. Hamka tulis, salah satu ciri-ciri nak tinggalkan dosa. Kita ni berat sangat ni nak tinggal dosa ni. Okey, buat menyesal, lepas tu buat lagi. Buat menyesal, lepas tu buat lagi. Maka salah satu ciri untuk tinggalkan dosa adalah ambil harta, sedekah. Ambil harta, sedekah. Dr. Hamka tulis macam tu lah. Mana dalil dia? Tengok 203. Tengok page 203. Tuan baca boleh tu Haji Ishak. Page 203. Ayat 101, 102, 103. 101 hingga 103 Ustaz. Ya betul. Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu, ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah, ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami seksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencampur adukkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan yang lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Okey, terima kasih Tuan Haji Ishak. Tengok Dr. Hamka, dia kata apa? Ada 2 golongan. Golongan pertama, dia terus menerus buat dosa. Dia golongan ni Allah akan azab mereka. Golongan kedua, dia buat dosa maksiat, dia campur aduk, tapi dia mengaku dosa mereka dan dia taubat. Mudah-mudahan Allah terima taubat mereka. 103, untuk golongan kedua ni Allah kata apa? Ambil sikit harta mereka. Ambil sikit harta mereka sebagai zakat. Mudah-mudahan harta itu akan mencucikan mereka dan mensucikan diri mereka. Jadi Dr. Hamka kaitkan ayat ni, dia kata, salah satu cara untuk tinggalkan dosa maksiat adalah dengan memberi sedekah, memberi sumbangan. Dengan sebab kita beri sedekah, beri sumbangan, maka Allah akan beri kita taufik untuk kita mudah meninggalkan dosa dan maksiat. Dr. Hamka guna ayat ni lah sebagai dalil. Kerana apa? Salah satu sebab orang suka dosa, suka maksiat, cinta dunia terlalu tinggi. Salah satu sebab orang suka dosa, suka maksiat adalah kerana cinta dunia terlalu tinggi. Maka untuk kurangkan tahap kecintaan dunia itu adalah dengan memberi sedekah, beri sumbangan. Okey? InsyaAllah. Okey, baik. Seterusnya, usaha ayat baru. Ayat 19, 20, 21 ni ya. Ni kita kata keikhlasan tu. Wa dan ma tidaklah li kepada ataupun kerana. Terjemah li kepada boleh, kerana pun boleh. Ahadin seseorang yang, ahadin kita terjemah seseorang yang, indahu di sisinya, min daripada, nikmatan sesuatu nikmat, favor, nikmatan sesuatu nikmat, tujza yang dibalas, okey. Illa melainkan sebab ibtigha'a semata-mata kerana mencari, wajhi rabbi keredaan Tuhannya, okey. Al-a'la yang maha tinggi,
Wa dan la benar-benar saufa kelak ataupun nanti. Saufa kelak ataupun nanti. Okey. Yarda, dia akan berpuas hati. Yarda, dia akan berpuas hati. Siapa dia ni? Dia yang buat semata-mata kerana Allah ni lah. Abu Bakar lah dalam ayat ni. Okey. Tolong terjemahkan dia. Wan Salma Kasim terjemahkan boleh Wan Salma Kasim. Ayat 18 Ustaz. Ya. Ayat 19, 20, 21. Sedangkan dia tidak berhutang budi dengan sesiapa pun yang patut dibalasnya. 20. Tetapi hanyalah mengharapkan keredaan Tuhannya yang maha tinggi. 21. Dan kerana itu dia akan mendapat kesenangan yang sempurna. Okey. Terima kasih. Wan Salma Kasim. So, 3 ayat terakhir ni adalah tahap keikhlasan yang Allah nak sampaikan pada kita. Tahap keikhlasan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam menginfakkan harta semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, baik. Allah kata, Abu Bakar radhiyallahu anhu ni, dia bagi harta untuk mensucikan diri dia dan bukan kerana seseorang. Bukan kerana seseorang yang dia mengharapkan balasan daripada dirinya. Terjemah Puan Salma tadi, saya dengar terjemah dia tu betul. Tapi boleh tak sekali lagi Puan Salma? Boleh tak sekali lagi ayat 19 tu? Sedangkan dia tidak berhutang budi dengan sesiapa pun yang patut dibalasnya. Sedangkan dia tidak terhutang budi dengan sesiapa pun yang patut dibalasnya. Betul lah. Tapi bahasa orang putih orang putih terjemah apa? And not to one with him of a favor to be paid back. Maksudnya macam ni. Dia tidak memberikan sesuatu untuk orang tu balas balik kebaikan pada dia. Kalau ikut terjemah Puan Salmah tadi, seolah-olah orang tu telah buat jasa pada dia. Orang tu telah pun buat jasa pada dia dululah. Orang tu pernah buat baik pada dia. Jadi sekarang, dia tolong orang tu sebab nak balas balik jasa orang tu. Oh, dia ni pernah tolong aku dulu ni. Dulu dia tolong aku, jadi aku buat baiklah pada dia. Sebab dulu dia pernah tolong aku. Tu kalau ikut terjemah Puan Salmah tadi. Tapi yang ikut ayat ni, maksud dia macam ni. Dia buat baik pada orang, bukan niat dia, bukan tujuan dia nanti akan datang, future, dia akan tolong aku balik. Nampak? Dua-dua betul. Tapi terjemah lagi betul ialah, Bilal radhiyallahu anhu, mana dia buat baik pada Abu Bakar sebelum ni? Bilal radhiyallahu anhu, dia hamba orang lain. Jadi bila dia hamba orang lain, dia buat baik pada Tuhan dia je lah. Bilal, hamba orang. Takkan dia buat baik pada orang lain? Dia milik orang. Hamba ni dia milik orang. Jadi bila dia milik orang, dia tak senang-senang nak tolong orang tu, tolong orang ni. Tak, dia full time kerja dengan Tuhan dia. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu, bila dia tolong Bilal, memerdekakan Bilal, maka ada sebahagian orang kafir kata apa? Dia tolong Bilal tu sebab nanti nak suruh Bilal tolong dia balik lah. Dia tolong Bilal sebab nanti nak suruh Bilal tolong dia balik. Itu kata-kata orang kafir tentang Abu Bakar. Maka Allah tolong ayat, Allah kata, tak. Dia tolong orang tu bukan sebab tujuan dia nak orang tu tolong dia balik, melainkan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tolong Bilal semata-mata kerana nak redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tahap keikhlasan yang tinggi daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Okey? Yang saya terangkan tadi. Dia buat baik semata-mata nak redha Allah. Bukan kerana sesuatu, bukan kerana sesiapa, bukan kerana nak imbalan balik. Kita ini tolong orang, kita tengok orang. Bukan kita lah, setengah kita hari ni. Kita tengok siapa kita nak tolong. Kita tolong dia lah sebab nanti dia akan tolong aku. Baik dengan dia lah sebab nanti dia akan baik dengan aku. Kita kena tolong dia, dia ni orang kaya. Sebab apa?
Nanti kita susah, kita minta tolong dia, senang dia nak tolong kita. Kita pilih-pilih orang. Sedangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia buat bukan sebab nak imbalan balik. Waktu lama kata, hari ni nak buat baik senang. Tapi nak capai tahap ikhlas tu susah. Nak buat baik senang, tapi nak capai tahap ikhlas tu susah. Kita buat kenduri. Contohlah, kita buat jamuan. Kita jemputlah kawan-kawan. Jemput. Okey? Salah seorang kita jemput ni CA. Salah seorang kita jemput, kita tak jemput semua kawan-kawan kita. Sebab rumah kita tak besar mana. Nak jemput semua orang. Jadi kita pilihlah orang-orang tertentu yang kita rasa sesuai untuk kita jemput. Salah seorang kita pilih adalah CA. Kita jemput dia makan rumah kita. Lepas 2 tahun, 3 tahun. Lepas 2 tahun, 3 tahun. Kan? CA ni buat jamuan pula kat rumah dia. Dia pun jemputlah kawan-kawan tertentu. Tengok-tengok, kita dia tak jemput. Yalah, rumah dia pun tak besar. Takkan nak jemput semua orang. Duduk kondo, buat jamuan kat kondo ke, kat rumah flat ke, contohlah, rumah dia tak besar. Takkan ajak semua orang kan. Dia pilihlah orang-orang yang dia rasa dia perlu ajak. Tengok-tengok salah di kalangan orang-orang yang dia ajak tu, kita dia tak jemput. Maka apa perasaan kita masa tu? Apa perasaan kita masa tu? Oh, dulu aku buat jamuan jemput dia. Dia buat jamuan tak jemput aku. Maka cakap balik pada diri kita, tak apalah. Aku jemput dia dulu semata-mata nak redha Allah. Aku jemput dia dulu semata-mata nak pahala daripada Allah. Tak apa dia tak jemput aku sekarang. Tak apa dia tak jemput aku makan kenduri rumah dia kali ni. Yang penting aku jemput dia dulu, aku dapat pahala daripada Allah. Perasaan tu akan datang. Perasaan tu akan timbul dalam hati kita sebagai manusia. Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia tolong Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu tanpa nak apa-apa balasan. Tanpa nak imbal balik. Jadi kita, waktu Imam Ghazali bagi nasihat, 2 perkara kita kena semua ingat, 2 perkara kita kena sentiasa lupakan. Apa 2 perkara kita semua ingat? Pertama ingat Allah, kedua ingat mati. Pertama ingat Allah, kedua ingat mati. Okey? Ada 2 perkara yang kita kena selalu lupakan. Pertama, lupakan kesalahan orang pada kita. Yang kedua, lupakan kebaikan kita pada orang lain. Jadi, semalam, orang tu buat kenduri tak ajak kita. Orang tu buat jamuan tak ajak kita. Maka kita terus teringat, oh 2 tahun lepas aku buat jamuan ajak dia. 2 tahun lepas aku buat jamuan aku ajak dia. Hari ni dia buat jamuan tak ajak aku. Lepas ni kalau aku buat jamuan lagi aku tak nak ajak dia. Lepas ni kalau aku buat jamuan lagi aku tak nak ajak dia dah. Sebab dia aku tahu takkan kenal jasa, takkan ajak aku nanti kalau dia buat jamuan. Jadi di mana kerana Allah tu? Di mana kita punya kebaikan, kita punya amal kerana Allah tu? Kalau kerana Allah tak apa. Aku buat jamuan, aku ajak dia. Dia buat jamuan, dia tak ajak aku. Tak apa. Esok lusa aku buat jamuan, aku ajak dia balik. Sebab aku ajak dia bukan sebab niat dia supaya dia ajak aku balik. Aku ajak dia jamuan supaya dia balas, supaya aku dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahap ikhlas ni tahap yang tinggi. Waktu Puan Zawani baca tadi, kami memberi makan kepada kamu semata-mata kerana nak redha Allah. Hari ni kalau kita tolong seseorang yang kita yakin orang tu akan tolong, yang kita rasa orang tu boleh tolong kita balik, siapa dia? Orang kaya, orang berpangkat, orang ada jawatan, anak orang kaya, anak orang berpangkat. Jadi kita tolong dia sebab kita tahu nanti kita susah, dia kaya boleh tolong kita. Tapi kalau kita tolong orang miskin, gelandangan, kita tolong orang yang tawanan, contohlah, apa dia dapat bagi pada kita untuk masa akan datang? Apa dia dapat bagi? Tak dapat bagi apa-apa. Sebab tu tahap ikhlas ni penting. Sebab tu ada orang boleh beramal, ramai orang boleh bagi sedekah, ramai orang boleh bagi sumbangan, ramai orang bagi sedekah, ramai orang bagi sumbangan. Tapi nak dapatkan sedekah ataupun sumbangan yang semata-mata nak redha Allah, tak nak langsung imbalan dunia, tak nak orang puji, tak nak orang sanjung, tak nak dipanggil pemurah. Ini nombor 1. Yang kedua, tak nak balasan balik pada orang tu. Oh, aku dia balik kampung bagi semua makanan kat dia. Aku balik pada kampung, datang sini, mesti aku bagi dia buah, bagi dia kepuk lekor, bagi itu, bagi ni. Dia balik kampung tak pernah bagi apa kat aku. Lepas dia tak payah bagilah lah kat dia. Aku kalau pergi cuti, pergi Langkawi ke, pergi Sabah ke, pergi Afrika ke, pergi cuti, balik aku mesti beli coklat ke apa-apa bagi pada dia.
Dia pergi cuti tak tahu dia apa kau kat aku. Pergi cuti mana-mana, coklat sebiji pun tak pernah sampai kat rumah aku. Coklat Toblerone ke. Apa agak contoh lah kan. Jadi lepas ni kalau aku pergi cuti tak payah bagi apa-apa dah kat dia. Maknanya apa? Maknanya kita seolah-olah bagi sesuatu dengan harapan, dengan tujuan nanti dia bagi balik pada kita. Maka tak dapatlah macam ayat ni. Tak dapatlah kita beramal dengan ayat ni. Ayat ni juga menurut sebahagian mufassirin turun kerana Abu Bakar radhiyallahu anhu memerdekakan beberapa orang hamba yang tua, wanita tua, lelaki tua yang lemah. Maka ayah Abu Bakar namanya Abu Quhafah. Ayah anak Abu Bakar namanya Abu Quhafah. Dia kata kepada Abu Bakar, kamu tolong merdekakan orang tua-tua, kamu merdekakan orang tua-tua, wanita tua, lelaki tua ni. Buat apa tolong merdekakan dia? Nanti kejadian apa-apa kat kamu, dia orang bukan boleh tolong backup kamu, dia orang bukan boleh tolong lindungi kamu. Baik kamu merdekakan orang muda-muda, kuat-kuat, hebat-hebat. Jadi jadi apa-apa kat kamu, dia orang dia akan nombor satu bangun membela kamu. Ayah dia pesan macam tu. Tapi Abu Bakar jawab, tak. Saya memerdekakan dia sebab mereka tu sebab dari redha Allah. Jadi kalau kita hari ni buat baik, dengan niat nanti orang tu tolong kita balik, orang tu balas balik kebaikan kita, maka kita masa tu sama macam Abu Bakar, ayah Abu Bakar. Kita sama macam ayah Abu Bakar punya sifat. Kenapa tolong orang susah? Tolonglah orang kuat-kuat kaya-kaya. Nanti dia boleh tolong kamu balik. Sebab tu bukan nak hina orang kaya. Bukan nak hina orang kaya. Bukan saya nak rendahkan orang kaya. Ramai je orang kaya-kaya yang baik. Setengah orang kaya, dia nak tolong, dia pilih-pilih orang. Dia tolong orang kaya macam dia juga. Dia tolong orang kaya macam dia juga. Dia tolong orang bisnes macam dia juga. Sebab dia tahu kalau tolong orang miskin-miskin, orang B40 ni, dia terdesak dalam bisnes dia, dia perlukan duit yang banyak, orang miskin kalau dia tolong pun. Baik tolong orang kaya-kaya macam kita. Ni sekadar contoh. Berlaku juga, ada berlaku. Tapi saya tak kata semua. Ramai je orang kaya yang baik, insyaAllah. Maka tuan-tuan dan puan-puan, ayat ni nak cerita tentang keikhlasan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia buat bukan sebab nak imbalan langsung kat dunia ni, tapi dia buat semata-mata nak dapat keridhaan Allah yang maha tinggi. So kat dunia dia tak dapat imbalan balik. Kat dunia dia tak dapat imbalan balik daripada apa yang dia tolong Abu Bakar, dia tolong hamba-hamba yang susah, dia tolong Bilal, tak dapat apa balik. Tapi Allah kata apa? Wala sawfa yarda, and surely he will be pleased. Ke akhirat nanti dia akan berpuas hati. Jadi kita kalau buat sesuatu sebab nak akhirat, kita kecil hati tak? Aku balik kampung, bawa rambutan, bawa durian, bagi kat dia. Dia balik kampung, tunjuk kat Facebook dia, bukan main lagi buah ada kat kampung dia. Sebiji rambutan pun tak sampai ke rumah aku. Dia tak payah bagilah kat dia. Jadi kita nak bagi buah kat orang, bagi rambutan kat orang, sebab nak rambutan dia balik ke? Kita bagi buah durian kat orang sebab nak durian daripada dia balik ke? Rugi lah. Kita bagi apa-apa saja kat orang sebab kita nak akhirat. Biarlah dia tak bagi pada kita pun tak ada masalah. Kita ajak orang makan sebab nak orang tu ajak kita balik ke? Aku buat jamuan hari ni. Ajak datuk tu, ajak datin tu. Supaya nanti dia buat jamuan mesti ajak aku je. Betul kan? Datuk-datuk tu datin-datin kalau buat jamuan kat hotel. Jadi aku ajak dia, nanti mudah-mudahan dia teringat kat aku masa dia buat jamuan dia mesti jemput aku. Jadi kita ajak orang kaya-kaya makan rumah kita, contoh dengan tujuan nanti orang kaya tu buat jamuan, mesti ajak aku juga. Jadi kat situ hilang keikhlasan kita. Termasuk juga, masa dah habis tapi saya tambah sikit. Orang-orang yang memberi sumbangan, ni termasuk dalam kategori yang kita kata apa ni? Kalau Nabi buat, hukumnya haram. Kalau kita buat, hukumnya makruh. Orang yang bagi sumbangan, bagi sedekah, dia tak nak imbalan balik pada orang tu. Dia tak nak pujian, tak nak sanjungan, tak nak glamour, tak nak imbalan balik. Tapi apa dia nak? Dia nak Allah multiplykan dia punya harta dia. Dia sedekah, dia tak nak orang tahu. Dia bubuh kat duit kat tabung masjid tu, kat sabung surau tu, semua orang dah balik. Semua orang dah tak ada kat surau, dia bubuh RM50 kat tabung surau. Dia tak nak nama, dia tak nak glamour. Dia tak nak surau bagi dia balik, dia tak nak imbalan apa-apa pun daripada surau. Tapi niat dia supaya Allah kembangkan perniagaan dia. Niat dia supaya dia akan jadi lebih kaya. Niat dia supaya harta dia makin bertambah. Orang macam ni pun masih belum capai tahap ikhlas. Walaupun apa dia buat tak berdosa. Maksudnya apa?
Saya sedekah duit pada orang miskin, pada anak yatim, niat saya supaya saya jadi makin kaya. Sebab saya dengar jutawan-jutawan, bila dia bagi top, dia kata apa? Dia bertambah rezeki sebab dia bayar bil elektrik surau sekian. Ada satu restoran kat Shah Alam. Itu restoran kat Shah Alam dulu satu pintu. Sekarang dah ada 4 pintu restoran tersebut. Kat Shah Alam lah ni. Sebab apa? Dia akan bayar bil surau Ar-Rahmah Seksyen 8. Ada satu surau kat Seksyen 8 namanya surau Ar-Rahmah. Surau tu dulu pernah kena tutup lah. Sultan suruh tutup sebab ada masalah politik dulu lama dah. Jadi ada satu restoran ni, restoran soto nama dia. Dia akan bayar bil elektrik surau tersebut. Semua bil elektrik semua dia bayar. Dulu satu pintu restoran dia, sekarang dah ada 4 pintu restoran dia, Masya Allah. Raya sebulan tutup restoran tu. Sebab apa? Pekerja-pekerja Indonesia dia semua balik cuti ke Indonesia, sebulan tutup. Jadi kita dengar, oh, rupanya rahsia dia kaya sebab dia bayar bil elektrik surau. Aku pun nak kaya jugalah macam dia. Aku pun bayarlah bil elektrik surau. Mana-mana surau nak bayar bil elektrik, beritahu saya nak bayar bil elektrik. Contohlah ni Jadi saya sedekah bil elektrik surau tu, saya bayar bil elektrik dia dengan niat semata-mata kerana Allah. Dengan niat bukan nak glamour, bukan nak kemasyhuran, bukan nak orang puji, tak. Saya sedekah, saya bayar bil elektrik surau tu supaya Allah gandakan rezeki saya. Saya bisnes saya menjadi. Saya melabur, pelaburan saya sentiasa mendapat keuntungan. Orang macam ni pun masih belum capai tahap ikhlas. Mana dalil dia? Tengok 408. Tolong baca dia, Puan Noralizah boleh? Puan Noralizah 408. Ayat 38-39. 38-39. Surah Ar-Rum. Boleh? Puan Noralizah kasih 38-39. 408. Ayat apa Ustaz? 38 dan 39. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bagi menyatakan sikap syukur, berikanlah kepada kerabatmu dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing. Pemberian yang demikian adalah baik bagi orang-orang yang bertujuan memperoleh keredaan Allah dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. 39. Dan ketahuilah bahawa sesuatu pemberian atau tambahan yang kamu berikan supaya bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia, maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah, tidak mendatangkan kebaikan. Dan sebaliknya, sesuatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keredaan Allah semata-mata, maka mereka yang melakukannya itulah orang-orang yang beroleh pahala berganda-ganda. Kita nak pahala berganda-ganda ke nak duit kita Allah multiplykan? Itu point dia. Tengok kat skrin. Tafsiran pada ayat itu. Ni untuk kita semua lah ni. Okay. Tengok tafsiran pada ayat yang dia baca tadi. Iaitu, tengok saya highlightkan tu. Barang siapa yang memberikan sesuatu guna, maksud guna tu untuk mengharapkan balasan manusia yang lebih banyak kepadanya dari apa yang diberikan, maka perilaku ini tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Dia bagi sebab nak manusia bagi kat dia lain. Manusia bagi kat dia lagi banyak. Demikian ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Al-Dhahab, Qatadah. Muhammad bin Ka'ab Al-Syabi mengatakan sikap seperti ini dibolehkan. Boleh, niat macam tu boleh. Tetapi tidak memiliki pahala. Boleh, tapi tak dapat pahala. Akan tetapi Rasulullah SAW melarang dia secara khusus. Tak boleh. Kerana apa? Tengok hadis. Tengok hadis pula. Tengok surah Al-Mudassir ayat 6. Tolong baca Puan Khairiyah, surah Al-Mudassir ayat 6. Tak berdosa saya sedekah kepada anak yatim, orang miskin supaya saya jadi kaya. Tak berdosa. Saya bagi duit kat mak ayah saya banyak bulan-bulan. Ada duit lebih bagi kat mak. Ada duit lebih terus bagi kat mak. Niat saya apa dia? Supaya harta saya berganda-ganda. Saya cepat sikit jadi jutawan. Kalau bagi sikit, lambat sikit jadi jutawan. Bagi banyak sikit supaya cepat sikit jadi jutawan. Tak berdosa. Tapi tidak ada pahala di sisi Allah. Tolong baca surah Al-Mudassir, saya cari muka surat sekejap.
Untuk Nabi, kalau buat macam ni haram. Untuk kita, makruh. Tak berdosa tapi makruh. Page 575 ayat 6. 575 ayat 6. Boleh, Puan Khairiah? Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahawa engkau Muhammad berdiri solat kurang daripada 2/3 malam. 575. Page 575. 575 ayat Nombor 6. 6. Dan janganlah engkau Muhammad memberi sesuatu untuk mendapatkan balasan yang lebih banyak. Terima kasih, Puan. Pendek. Untuk Nabi haram. Untuk kita makruh. Janganlah kau bagi sesuatu untuk dapat lagi banyak. Sama ada dapat lagi banyak pada orang, aku tolong dia, nanti dia lagi banyak ke aku. Ataupun aku bagi sedekah, nanti Allah multiplykan harta benda aku. Tak boleh. Untuk kita kalau buat jadi tak berdosa. Tak jadi benda haram. Tapi kat akhirat pahala kosong. Sebab tu nak capai tak ikhlas ni susah. Ramai orang boleh bagi sumbangan hari ni, tapi orang tu bagi sumbangan dah kaya dah. Aku bagi sumbangan enggak macam dia, tapi tak kaya lagi. Maksudnya kita bagi sumbangan sebab nak kaya, bukan nak redha Allah tu. Jadi orang yang bagi sebab nak tu, nak ni, bukan semata-mata kerana Allah, boleh jadi di kategori berdosa, boleh jadi tak berdosa. Tetapi rugi ke akhirat. Kenapa? Ke akhirat tak dapat apa. Sedangkan Abu Bakar Allah kata, wala sawfa yarda, ayat akhir kita. Nanti ke akhirat dia akan puas hati dengan apa yang Allah bagi. Tak apalah, aku sponsor, aku bayar bil elektrik surau tu, aku bayar bil elektrik sekolah tahfiz, aku bayar bil elektrik tu, bil elektrik ni. Tak kaya, tak apa. Aku gaji banyak tu lah, tak naik gaji pun. Walaupun aku bayar bil elektrik surau, bil elektrik anak yatim, bil elektrik aku bayar. Tak kaya-kaya pun, bisnes tak meningkat pun. Gaji tak naik pun, pangkat tak naik pun. Tak ada masalah. Tak kisah pun, tak kecil hati pun, tak murung pun, tak kecewa pun. Sebab yang aku nak, please ke akhirat. Contents, puas hati ke akhirat. Jadi kalau kita bagi sesuatu, nak sesuatu kat dunia, Allah bagi ke akhirat kosong, rugi ya. Ustaz-ustaz pun sama. Dia nak encourage orang solat duha, dia nak encourage orang buat sedekah. Jangan cerita buat dunia. Orang tu jadi jutawan sebab dia dah 10 tahun tak pernah miss solat duha. Jadi saya dengar, aku nak solat duha, esok jaga solat duha sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab dengar dia jadi jutawan sebab solat duha. Restoran tu kaya sebab sebab selalu sponsor bil elektrik surau. Jadi aku nak kaya kena sponsor bil elektrik surau juga. Lepas 3 tahun saya sponsor bil elektrik surau tu, contohlah, tak kaya-kaya. Maka timbul dalam hati perasaan, tak kaya-kaya juga. Patutnya ustaz-ustaz kena encourage umat Islam pada akhirat matlamat. Dunia kalau Allah bagi, alhamdulillah. Allah tak bagi, pun tak jadi masalah. Boleh? Mudah-mudahan Allah pilih kita sebagai orang ikhlas. Kita tak nak ada sikit pun pengharapan balasan kebaikan kita kat dunia. Terutamanya dalam pemberian lah. Kita biasa berlaku, aku tolong kau tak tolong aku. Aku pergi cuti, semua bagi coklat kat kau. Kau pergi cuti, satu habuk tak pernah bagi kat aku. Aku masak lebih, aku masak makanan sedap-sedap, aku hantar rumah kau. Adik-beradik ni, biasa duduk dekat, adik-beradik duduk dekat. Aku masak tu, masak ni, aku hantar kat dia. Hari jadi anak aku, ada kek, ada apa-apa, aku hantar kat dia. Hari jadi anak dia, aku tengok macam-macam makanan dia beli. Kat status dia, makanan tu ada, makanan dia ada kat status WhatsApp dia. Sebatang sate pun tak sampai ke rumah aku. Contoh. Jadi kalau orang yang ikhlas, tidak pernah kecewa terhadap kebaikan dia, tak pernah menyesal terhadap kebaikan dia. Sebab dia nak redha Allah. Mudah-mudahan Allah pilih kita di kalangan orang yang ikhlas. Berhenti sini dulu. Bersama minggu depan insya-Allah. Boleh ya? Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, mohon maaf pada tuan-tuan dan puan-puan, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk sahabat-sahabat yang bagi sumbangan pada program Orang Asli saya dekat Perak baru ni, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan menjadi pahala dan sah akhirat untuk kita semua. Nanti bila video dah siap, saya akan share lah video program sumbangan untuk Orang Asli di Perak baru ni. Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an
ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama semua. Sama